Iaitulah munculnya Dajjal yang akan membuat kerosakan dan kekufuran atas muka bumi ini. Itu kerosakan paling besar ialah kekufuran yang dibawakannya dia. Maka inilah judul pembicaraan kita pada bab yang akan datang. Ini judul-judulnya semua yang kita akan bincang pada pelajaran akan datang. Ini semua adalah sub-sub topiknya ya. Ini semua adalah sub-sub topiknya. Pertama, dalam bab kedua ialah tajuk besarnya kemunculan Dajjal. Jangan kau ingat dia lagi lambat lagi. Dia punya mukadimah semua sudah ada sekarang ini. Yang kau lupa, yang kau rebut-rebut tu untuk manfaat. Rupanya tu semua termasuk dalam sistem kedajalan. Sekarang tengah begini, makin nak mewahkan perniagaannya, makin nak besarkan rumahnya, makin nak hebatkan partinya. Birthday party anaknya semua nak besarkan. Bukan. Sekarang ini bukan waktunya. Pertama kita akan bincang tentang Dajjal pembawa fitnah ujian berat. Secara menyeluruh. Apa fitnah dibawa, bagaimana. Yang kedua, masyarakat yang menyongsong kedatangan Dajjal. Siapa di antaranya yang paling kuat dan jadi penyongsong kedatangan dia? Ulama su'. Yang Nabi mengatakan, aku takut ya bagi kamu lebih daripada 30 Dajjal, itulah ulama su'. Dia yang prepare umat untuk ikut Dajjal. Dia yang meng-twist and turnkan hukum-hukum Allah Ta'ala, baik tauhid, baik syariat, baik akhlak, baik apa semua, ikut nafsu manusia. Kemudian dibilang inilah yang sebetulnya punya agama. Na'udzubillah, mana tak orang berbondong-bondong ikut Dajjal. Pasal tengok ada ulama ikut dalam dia. Asal-usul keluarganya, bangsanya Yahudi. Adakah dia orang zaman dahulu ke orang kemudian? Imam Mahdi, confirm orang akhir zaman. Dia lahir akhir zaman. Dia membesar, dia belajar, dia tanggungjawab. Imam Mahdi Allah Ta'ala nanti dia. Dajjal ada khilaf. Ada mengatakan dia ada sejak zaman dahulu, dia sudah ada. Sejak zaman Rasulullah sudah ada. Allah Ta'ala sengaja istidrajkan dia, panjangkan umur dia. Ada mengatakan sebelum zaman Nabi. Ada mengatakan dia orang akhir zaman, dia akan lahir macam Imam Mahdi begitu semua. Dia bagai-bagai riwayatnya. Pokoknya dia Yahudi confirm. Dan mak bapak dia kahwin lama tak dapat anak. Sekali dapat anak dia, kulitnya hitam, rambutnya kerinting, matanya pelet sebelah. Al-Masih. Begitu ya. Sifat-sifat badannya jadi kau kenal. Tempat tinggalnya sekarang ini. Di manakah dia akan muncul pulaknya, terbitnya daripada mana? Bila dia akan terbit? Apabila Konstantinia balik semula dalam tangan umat Islam. Turkiya balik semula dalam umat Islam. Turkiya sekarang Islam apa? Could be another Turkey. Vatican City. Itu Rome. Jatuh dalam tangan Islam. Could be the present Turkey sekarang ini jatuh balik di tangan orang kufar dan masuk balik dalam Islam. Could be. Ya. Sebab apa yang akan ditadbir oleh Islam diambil apa? Oleh Palestin dulu semua tu. Itu memang kita punya. Tapi Yahudi jadikan pusat dia. Lepas itu pusat orang-orang Nasrani pula. Vatican City. Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya? 40 hari sahaja. Macam-macam fitnahnya. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya dan benda-benda beku akan mematuhinya. Istidraj. Semua dengan sihir dan istidraj belaka. Ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Seumpama. Yang ditunjukkan kau syurga sebetulnya adalah neraka. Yang ditunjukkan neraka itulah syurga. Syurga mana dia boleh letak bawah? Dia tak boleh masuk syurga pun. Mana pula dia boleh bawa syurga tunjukkan kita? Orang yang tahu dia bukan benar, akan tahu ini syurganya yang ditunjukkan pun bukan benar. Maka neraka yang tunjukkan pun bukan benar. Ya? Kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Mekah, Madinah dia tak dapat masuk, ada malaikat jaga. Tapi orang Mekah Madinah berbondong-bondong segala Wahabi keluar dari Najat, daripada Riyadh semua keluar dapatkan dia, nak joget dengan dia kat luar. Nak minta dia masuk dalam, dia tak boleh masuk. Never mind, we meeting outside Mekah, we meeting outside Madinah. I instruct you what to do in Mekah and Madinah. Ketika itu orang-orang Mekah dan Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya. Semuanya begitu ya. Ada negeri yang dimasukinya tapi negeri-negeri yang reject dengan dia. Seperti dalam riwayat Hadramaut. Dia masuk. Tapi orang Hadramaut reject dia. Orang Mekah sekarang bangga tahu ni Wahabi dia ya. Apa kita macam mana pun Dajjal tak masuk di kita lah. Bagus. Dajjal memang tak masuk negeri Mekah Madinah bukan negeri kau. Mekah Madinah dia tak masuk. Kau nya akan keluar dapatkan mereka. Gitu ya. Hadramaut dia masuk tapi orang Hadramaut reject dia, hantam dia. Mana bagus? Awak duduk di bandar A, Samsing tak masuk. Tapi orang-orang dalam bandar A semua keluar dapatkan Samsing. Dia Samsing. Awak duduk kat bandar B,
Samsing masuk, tapi orang-orang dalam bandar hobi semua pukul Samsing, hantam Samsing bokok-bokok. Baik duduk bandar hobi, walaupun dia masuk tapi aku kerjakan. Begitu ya, itu di antara yang dijanji oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Perkataan malaikat yang disalahartikan. Nanti sampai dialog pun Allah Ta'ala izinkan tau. Dia punya Allah Ta'ala kasih istidraj sampai malaikat tau. Kalau sampai malaikat pun dia ada turut campur, bermakna untuk goda orang yang levelnya macam malaikat pada wali-wali. Sebab wali-wali tak percaya kalau kecuali nampak malaikat. Dialog antara orang malaikat ada yang tak ada Allah Ta'ala zahirkan, ada yang Allah Ta'ala masturkan. Kalau yang boleh dengar suara malaikat tu siapa? Orang salih. Mereka pun terfitnah. Mereka dengar malaikat mengiyakan cakap Dajjal. Walhal malaikat dialog antara dia dengan dia. Antara dialog yang menidakkan Dajjal, Allah Ta'ala tak izin manusia dengar. Antara yang dialog yang malaikat mengiyakan kawan dia, bukan mengiyakan Dajjal. Manusia boleh dengar, jadi manusia kan malaikat mengiyakan Dajjal. Manusia yang boleh dengar suara malaikat tu manusia macam mana? Manusia yang boleh dengar suara malaikat pun akan tertipu juga. Kalau tidak kuat-kuat. Bermakna kalau begitu ketika kau dengar suara malaikat sekalipun, di samping kau dengar suara malaikat, kau akan tengok yang dicakapkan tu siapa. Pak Imam, orang saleh, orang wara' bilang, budak ni baik, akhlaknya mulia, padahal dia tu perompak besar. Umpamanya. Habis Pak Imam cakap aku mesti kena pegang. Tak. Di samping Pak Imam punya cakap, Pak Imam cakapnya, Pak Imamnya kau jangan nafi, tapi perompaknya tetap kau bedal. Sebab dia perompak, dia tetap perompak. Malaikatnya kau jangan nafi, malaikat bohong. Kau cakap malaikat bohong, kau kufur. Sebab malaikat tidak berdosa. Pokoknya malaikat, Allah Ta'ala tahu apa rahsia di antara malaikat, pokoknya Dajjal tetap Dajjal. Pak Imam tetap Pak Imam, tanpa perlu kau pukul Pak Imam. Kau pukul Pak Imam, kau salah. Tapi kau tak perlu support perompak. Begitu ya. Kau kena perlu pandang perompak tetap perompak, Pak Imam tetap Pak Imam. Ketika itu orang saleh tetap malaikat, kau pandang malaikat, Dajjal tetap Dajjal. Tanpa perlu kau bilang malaikat salah. Kal syahadat. Sebab itu akidah kau terhadap rukun iman. Ya. Kau pula bilang malaikat betul dengan mengiyakan cakap Dajjal. Kau dah mengiyakan perkara yang menyalahi akidah. Pun batal juga. Ditelan mati mak, diluah mati bapak. Maka malaikat-malaikat apa dia cakap aku tak dengar. Maka aku tak perlu menyampuk. Engkau confirm jahatnya. Walau aku terdengar sekalipun, itu urusan Allah. Rahsia Allah Ta'ala. Engkau zahir jahatnya dan tipu dayanya. Gitu ya. Bantuan syaitan-syaitan untuk memperkokoh kedudukannya, segala bala tenteranya. Kalau kita boleh nampaklah sekarang ini di tengah rekrutmen new staff sebanyak-banyaknya. Alam mereka kan lebih besar pada alam kita. Dia tengah rekrut banyak untuk staff. Satu orang mati aja dia kena deploy 490,000 orang. Hampir setengah juta untuk menyesatkan. Berapa banyak orang akan mati sekaligus. Dan samping itu dia akan kuncu-kuncunya akan mendesak. Itu Nabi firman Allah Ta'ala, bagi setiap Nabi ada musuhnya dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Saling bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi syaitan manusia nak perang dengan sesama manusia, orang Islam nak perang sama orang Islam, yang tukang cocok siapa? Mereka lah. Mereka sedang gemeling tenaga sekarang ini. Reinforcement seberapa banyak sekali menguatkan dia punya bala tentera untuk menumpaskan kita. Jangan kita tak sedar. Alhamdulillah kita baca kitab ni banyak kita dapat mengetahui apa macam-macam langkah-langkah yang nak jaga-jaga terhadap dia. Sekarang jangan tinggallah. Ini setakat ini bacaan kita. Jangan tinggal baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat kedua, 10 ayat akhir setiap malam. Jangan lupa baca surah Al-Kahfinya full pada setiap hari Jumaat. Jangan lupa doa minta daripada min fitnah Masihid Dajjal. Setiap lepas tahiyat. Dan yang paling jangan kau lupa ialah kau kena tinggalkan maksiat. Sedikit amal berserta bersih daripada maksiat jauh lebih berkesan daripada kau banyak amal tetapi sebetulnya kau beriring dengan maksiat tak bawa kau ke mana. Tak bawa kau ke mana, bahkan itu adalah tipu daya. Wallahu alam bisawab.